Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama-sama Ustazah pada pagi ini dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan untuk kelas 1 Bestari. Okay, untuk pembelajaran pada pagi ini, Pendidikan Kesihatan Unit 9 Bersih dan Sihat, tajuk Ketahui Ubat. Rujuk buku teks halaman 69 hingga 71. Kamu lihatlah, ini antara contoh ubat yang pernah kamu nampak lah. Ini ialah jenis pil, ya, seperti kebiasaannya umur kamu biasanya makan ubat yang bentuk cecair lah, seperti ubat batuk, ubat sesama, ya, untuk memudahkan kamu telan. Okay. Baik, standard kandungan pada pagi ini. Standard kandungan 3.1, kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat. Standard pembelajaran 3.1.1, mengetahui ubat dan kegunaannya. 3.1.2, memahami kepentingan ubat dan mematuhi preskripsi doktor. 3.1.3, memahami bahaya pengambilan ubat selepas tarikh luput. 3.1.4, memahami bahaya pengambilan ubat orang lain. 3.1.5, menilai kepentingan menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat. Objektif pembelajaran pada pagi ini, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengetahui kepentingan mengenali jenis ubat dan kegunaannya. Yang kedua, mengetahui kepentingan pengambilan ubat yang betul. Yang ketiga, mengetahui kesan sekiranya mengambil ubat selepas tarikh luput. Yang keempat, mengetahui risiko menggunakan ubat orang lain. Aktiviti, murid menonton video yang dikongsikan oleh guru. Yang kedua, murid melengkapkan latihan dalam buku aktiviti. Okay, untuk tajuk hari ini ialah ketahui ubat. Baik, pastikan kamu mengambil ubat yang betul dan mengikut preskripsi doktor. Okay, ini situasi di sebuah farmasi. Okay, gambar tersebut. Ya, gambar tersebut ni Ustazah kongsikan saja dalam slide, ya. Yang gambar tersebut ada dalam buku kamu, ya, dalam buku teks kamu. Baik, ini ialah pegawai farmasi, ini ialah kamu, ya. Contohnya ni ialah kamu. Okey, bila kamu hadir ke farmasi, okey, soalan yang biasanya ditanya ialah, okey, kita baca perbualan antara mereka. Adik sakit apa? Saya demam sesama. Saya hendak membeli ubat ini. Okey, jadi kita lihat pelanggan ini telah membeli ataupun memilih ubat demam dan selsema. Okey. Kita lihat dialog seterusnya. Baik, kita lihat pegawai farmasi melihat pada ubat yang dipilih. Ya. Ini ubat batuk. Ya. Jadi, bila dia kata tadi dia sesama, dia ambil ubat batuk, jadi tersalah ambil ubat. Ya, jadi bila kamu membeli ubat, ya, atau makan ubat dengan betul, ya, dia akan memberi kesan yang mudaratlah pada diri kamu sendiri nanti. Ya, jadi kamu kalau sesama, makan ubat sesama. Kalau batuk, makan ubat batuk. Ya, okey. Jadi biasanya kamu kalau demam atau tidak sihat, tu baiknya, bagusnya ibu ayah akan pantaulah ubat kamu. Baik. Sekiranya kamu perlu memakan ubat, okey, ini ialah cara untuk kamu pastikan ubat yang betul, ya. Yang pertama, baca label sebelum mengambil ubat. Pastikan ubat yang diambil adalah betul seperti yang disarankan oleh doktor atau ahli farmasi. Pengambilan ubat yang salah akan membahayakan kesihatan. Dapatkan penjelasan daripada ahli farmasi sekiranya pesakit menerima ubat yang berbeza namanya daripada kebiasaannya, iaitu untuk penyakit kronik. Pastikan pengguna tahu kegunaan ubat yang sedang diambil. Baik, seterusnya. Okey, untuk seterusnya, tidak boleh mengambil ubat orang lain. Mengapa?
Yang pertama, akan mendatangkan mudarat dan kesan sampingan yang serius. Yang kedua, penyakit tidak dapat dirawat dengan baik atau tepat. Yang ketiga, menyebabkan penyalahgunaan antibiotik. Yang keempat, ubat tahan sakit digunakan sewenang-wenangnya akan mendatangkan mudarat. Sesetengah individu alergik dengan sesuatu ubat. Ya. Bila kamu mengambil ubat orang lain, dia akan mendatangkan mudarat lah, kesan sampingan. Ya. Kesan sampingan yang tidak dapat merawat sakit kamu sebenarnya. Ya. Kita tak dapat merawat dengan baik. Ya. Jadi, dalam kalangan individu juga ada alergik. Alergik ni ialah alahan pada ubat. Mungkin dia makan ubat orang lain. Ya, orang lain makan okey, baik je. Sekali dia makan, alergik ni alahan. Mungkin dia gatal-gatal pada badannya. Ataupun ruam lah pada badannya. Baik. Okey. Okey, untuk seterusnya, kita lihat. Mengapakah kamu tidak boleh mengambil ubat selepas tarikh luput? Ni antara contoh tarikh luput. Ya, dalam gambar ni kita ada, kalau EXP ni namanya expired. Ya, expired. Okey, contoh. Okey, ubat ni expired ni pada tahun 2017. Ni contohlah. Ni kamu perlu faham. Use by. Use by ni guna sebelum. Ya, guna sebelum tarikh yang diberi. Ya, tarikh luput tu kamu perlu tahu. Baik. Okey, Ustazah kongsikan sedikit. Berapa lama ubat-ubatan boleh disimpan? Okey, tablet dan kapsul. Ini contoh ubatnya lah macam ni. Tablet dan kapsul. Seperti yang tertulis pada blister. Ya, seperti yang tertulis pada blister. Ni adalah dia punya tarikhnya. Kemudian, jenis ubat tablet dan kapsul yang disimpan dalam bekas lain. Okey. Kamu boleh simpan 6 bulan selepas dikeluarkan dan blister asal. Dari blister asal. Ya. Kemudian tu ubat bentuk sirap. Ni cecair lah seperti ubat batuk. Ya. 6 bulan selepas dibuka. Ya, kemudian tu ubat yang dibancur. Kebiasaannya ubat yang dibancur ni contohnya ubat antibiotik. Ya. Antibiotik ni kita perlu bancur. Tempoh untuk kamu simpan 2 minggu sahaja. Ya. Ubat sapu. Ubat sapu ni contoh kamu luka kan. Ubat sapu 3 bulan selepas dibuka. Ya, manakala ubat mata, hidung, telinga 1 bulan selepas dibuka. Ini Ustazah kongsikanlah faktanya. Baik. Kita lihat, mengapakah kamu tidak boleh mengambil ubat selepas tarikh luput? Okey, antaranya kesan daripada pengambilan ubat selepas tarikh luput. Yang pertama, kemungkinan kamu akan mendapat cerit-berit, muntah-muntah, sakit perut dan sakit berpanjangan. Ini maksudnya kesan ambil ubat daripada tarikh luput ni memudaratkan diri sendiri. Okey. Okey, seterusnya. Okey, penyimpanan ubat. Tempat menyimpan ubat, kamu lihat. Yang pertama ni, simpan peti ubat di tempat yang selamat dan mudah dicari. Okey, yang kedua, simpan ubat di dalam kabinet. Ubat makan harus disimpan berasingan dengan ubat sapu. Ya, Ustazah ulang. Bila kamu menggunakan kabinet, simpan ubat dalam kabinet, pastikan ubat makan harus disimpan berasingan dengan ubat sapu. Yang ketiga, simpan ubat di tempat yang tidak dapat dilihat atau dicapai oleh kanak-kanak. Ni bahayalah ya kalau kanak-kanak ambil ubat. Dia boleh ambil ubat, dia boleh buka sendiri, dia boleh minum, dia lagi memudaratkan kanak-kanak tersebut. Okey, yang keempat, simpan ubat jauh daripada cahaya dan suhu tinggi. Ya. Simpan ubat jauh daripada cahaya dan suhu tinggi. Yang kelima, jangan campurkan beberapa jenis ubat yang berlainan dalam satu bekas yang sama. Ya, tak boleh campurkan ubat. Bila ubat tu satu jenis, masukkan dalam satu bekas satu jenis sahaja. Yang keenam,
jangan simpan ubat di dalam kereta. Ya, sebab kereta ni bila kita parking tempat panas, dia akan mempunyai suhu yang panas. Jadi ubat ni terdedah kepada suhu sekeliling. Ya. Okey, seterusnya kita lihat apa lagi yang kita boleh kongsikan. Okey, kita boleh kongsikan ubat makan dan ubat untuk kegunaan luar dilabel dan disimpan secara berasingan di dalam kabinet ubat. Ya, inilah contoh simpanan ubat makan yang dicampur kat sini semua ubat makan. Yang bawah ni, kabinet yang bawah ni, contoh simpanan ubat kegunaan luar. Jadi, ini saja perkongsian kita pada pagi ini tentang mengapa kita perlu mengambil ubat yang betul, mengapa kita tak boleh makan ubat orang lain, tak boleh kongsi-kongsi ubat dengan orang lain dan cara penyimpanan ubat yang betul. Jadi, sebelum berakhir kelas, seperti biasa, Ustazah akan memberi tugasan dan memintalah ibu bapa membimbing dan memantau anak masing-masing untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Tugasan yang perlu dibuat ialah melengkapkan latihan dalam buku aktiviti halaman 44 hingga 46. Ya, ada 44, 45, 46. Ada 3 muka surat. Tetapi hantar tugasan pada halaman 46 sahaja. Ya, dalam capaian Iwaris ada 3 muka surat yang perlu kamu siapkan. Hantar 1 muka surat saja, iaitu halaman 46. Okey, sekian, terima kasih. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.